boleh atau tidak kita solat sambil pakai earphone? Alah, orang lah ni, orang dulu-dulu kata hak tempat duk sumbat telinga tu. Kita solat dan ada panduan melalui earphone. Ini saya dapat soalan daripada followers mymengaji.com dan saya dah semak. Alhamdulillah dan terima kasih atas pertanyaan. Ibu-ibu, ayah-ayah, sila fokus. Sila fokus. Saya nak bagi tahu. Yang pertama, catat nah. Yang pertama, sudah lama dia tak solat, tetapi nak kembali solat, itu adalah perkara yang paling hebat. Sebab apa? Sebab Allah cintakan dia, Allah nak panggil dia semula untuk sembah Allah Ta'ala. Masya Allah, hebat. Okey, setelah bertahun-tahun, dia tinggalkan perkara tersebut yang wajib ke atas dirinya sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, tetapi dia tinggal. Sebab apa? Sebab lalai. Kita manusia lalai. Okey, yang pertama, tahniah dan syukur kepada Allah. Dan tahniah kepada yang bertanya soalan itu. Allah telah kembalikan beliau kepada fitrah seorang Muslim, yang mana nak solat. Okey, yang pertama. Yang kedua, kita wajib taubat nasuha di atas kelalaian dan kecuaian kita sebelum ini. Alright? Ni, yang kedua. Dan yang ketiga, alright? Boleh membaca bacaan-bacaan yang perlu di dalam solat dengan bantuan menggunakan smartphone dalam masa yang sama menghafal bacaan-bacaan tersebut. Kan bacaan-bacaan dalam solat itu kan bahasa Arab. Jadi kita perlu baca. Okey. Yang seterusnya, alright? Perlu ni penting ni, yang keempat ni. Perlu cari guru untuk bimbing supaya dapat solat dengan betul. Okey. Dapat tak? Yang pertama, kita doakan dan tahniah kepada yang Allah nak dia kembali semula kepada Allah. Sebab Allah lah yang selayaknya untuk kembalikan siapa pun kepada fitrah asal manusia, iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ni diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Okey? So tahniah. Ini kerja Allah Taala. Dan yang kedua tadi, wajib bertaubat. Saya ulang semula ni, wajib bertaubat nasuha. Bertaubat. Taubat ni kira tak mau dah. Tinggalkan terus apa kejahilan-kejahilan yang kita buat sebelum ni. Orang kata apa? Dosa-dosa yang kita buat semasa kita jahil. Alright? Yang ketiga, kita boleh baca menggunakan panduan-panduan smartphone. Dan adalah soalan nanti akan masuk di ruangan komen. Apa dia? Boleh tak kita baca Al-Quran sambil tengok handphone? Kan? Boleh. Atas panduan. Betul? Kalau nak senang, buka Al-Quran bentang besar-besar, depan kita nak solat tu, kita baca. Pastikan jagalah, jangan bergerak pula. Bila dah ubah muka surat, kita nak kalih pula. Kalut nak kalih, bergerak lebih pada 3 kali, kena ambil serius juga. Sebab apa? Yang tu itu menyebabkan batalnya solat. Alright? Okey, baik. Seterusnya, perlu cari guru. Perlu cari guru untuk bimbingan solat. Tak kira lah siapa. Alright? Yang penting boleh guru yang boleh membimbingnya untuk solat. Di samping itu pula sambil-sambil menghafal, dan juga ini adalah perkara yang bukan, orang kata apa, saya nak bagi tahu ni bukan perkara yang sehinggakan orang itu rasa berat nak solat. Jangan ambil sampai kena buat ni. Tetapi solat dia tinggalkan. Sampai susah, sampai tak solat. Jangan sampai macam tu. Begitu juga belajar Al-Quran. Pastikan belajar Al-Quran, kita ambil yang mudah-mudah dulu. Yang penting istiqamah. Okey? So, ramai yang dalam ni, yang berada bersama dengan kita pun, ramai yang istiqamah.
Boleh? Boleh? Okay? So, dapat sesuatu, kalau dapat sesuatu, tulis balik apa learning point yang Ustaz Zul bagi tahu tadi. Alright. So, kalau dapat sesuatu, jangan lupa follow memmengaji.com. Tekan butang follow ataupun tekan butang ikut. Dah 500,000 lebih dah bersama kita. Dan Alhamdulillah, tekan juga follow dekat Instagram. Target Mai Mengaji nak capai 10,000 followers dekat Instagram pada tahun ini. Boleh tak ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang ada ni bantu untuk nak naikkan sampai 10,000 followers dekat Instagram. Okay? Dan juga yang ada YouTube, yang suka tengok YouTube, sila subscribe YouTube channel memmengaji.com. So kalau dapat sesuatu, kongsikan kepada ramai. Alhamdulillah.